Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabshrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Martabat ikhlas. Berkata Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil ikhlas orang awam, yang kedua ikhlas orang khawas, dan yang ketiga ikhlas orang khawas al-khawas. Maka ikhlas orang awam ialah mengeluarkan makhluk dalam muamalah dengan al-haq subhanahu wa ta'ala, yakni mengeluarkan makhluk di dalam hati. Dalam hatinya bukan kerana makhluk, dalam dia melakukan ubudiyah kepada Allah. Jadi ini dikatakan bahawa ikhlas orang awam. Jadi ikhlas orang awam, dia mengeluarkan makhluk dalam dia melakukan ubudiyah kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama dia mencari habuat duniawi. Duniawi dan ukhrawi. Seperti apa duniawi? Seperti menjaga tubuh badan, menjaga harta, kelapangan rezeki, mahligat serta bidadari, syurga dan sebagainya. Jadi maknanya dalam waktu yang sama dia melakukan amal ibadat kepada Allah, tapi dia juga mengambil juga habuat duniawi. Dalam waktu yang sama duniawi dan ukhrawi sekaligus. Keinginan nafsu ada lagi pada dirinya, bukan dia dapat. Contohnya dia buat amal ibadat nak syurga. Syurga ini nafsu nak benda itu ada lagi pada sesuatu yang selain daripada Allah. Jadi dikatakan bahawa dalam dia melakukan amal ibadat kepada Allah, dia memang ikhlas semata-mata kerana Allah, dengan arti kata di samping itu dia juga ada tujuan. Bukan kata tujuan, maknanya umpama orang itu melakukan amal ibadat inginkan syurga, adakah ikhlas? Ikhlas juga, tapi ikhlas itu ikhlas orang awam. Maknanya ada berserta nafsu, bendanya ada keinginan, atau tidak dipanggil nafsu lah, keinginan nak syurga, maka orang amal ibadat tamak nak dapat pahala banyak. Itu pun termasuk juga, tapi sebenarnya masih lagi dia backup orang yang ikhlas. Hanya ikhlas itu dipanggil ikhlas orang awam. Lepas tu saya dah kata dah, ada seorang tu kata orang beribadat nak syurga ni tidak ikhlas. Betul, tidak ikhlas. Tidak ikhlas bagi orang khawas. Bagi orang khawas tidak ikhlas lagi. Tapi bagi orang awam, umpama kita nak buat amal ibadat, kadang-kadang kita ni jadi semangat melakukan amal ibadat dengan adanya fadail amal, fadilat amal. Kalau kita nak baca apa-apa, apa fadilatnya? Fadilatnya bila baca ayat 1000 dinar, dapat bahagian-bahagian. Maknanya apabila membaca Yasin, maka dia membaca Yasin, membaca Al-Quran, umpamanya Yasin, maka diberi kelebihan-kelebihan. Maka kelebihan ini nak juga, tapi bahagian ibadat nak juga. Maka dia masih lagi di dalam peringkat ikhlas. Tapi ikhlas itu ikhlas orang awam. Ikhlas ya peringkat rendah lagi ke. Tapi mencapai dalam martabat Islam, mencapai. Selagi mana tidak ada yang berkaitan dengan kepentingan duniawi yang melalaikan. Lalu dikatakan bahawa itu ikhlas orang awam. Ikhlas orang khawas mengejar habuan dunia ukhrawi semata-mata, tanpa mengejar duniawi, maknanya semata-mata melibatkan kepada akhirat. Dan ikhlas khawasul khawas ialah mengeluarkan semua habuan daripada bahagian tadi. Tak ada apa-apa. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Neraka memang tidak pun. Syurga, fadilah apa-apa tidak mahu. Habis itu mahu apa? Mahu Allah. Beribadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadat mereka hanya menyempurnakan tugas ubudiyah, dan dia melakukan amal ibadat kerana dia ini sebagai hamba, maka dia buat amal ibadat. Apa Allah Ta'ala nak beri, syurga pun tak kisah, neraka pun disuruh pada Allah. Kalau dapat syurga, Alhamdulillah. Tapi itu bukan matlamat dia. Matlamat dia nak benar-benar nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas bukan satu perkara yang mudah.
Bahkan dikatakan bahawa satu rahsia daripada rahsia Allah. Tak ada orang tahu ikhlas. Kita pun tak tahu kita ikhlas pun tidak ikhlas. Bahkan kita pun tak boleh nak mengatakan orang itu ikhlas. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tapi ciri-ciri orang ikhlas itu ada. Ciri-ciri atau ciri-ciri orang ikhlas itu ada. Seperti apa? Seperti dia ini lihat dari segi ibadatnya istiqamah, yakinnya kepada Allah Ta'ala itu kuat, maknanya, dan tidak terkesan dengan makhluk, puji keji macam mana pun tak rasa. Ini ciri-ciri orang ikhlas itu ada. Tetapi benar-benar dia ikhlas di sisi Allah, wallahu a'lam, Allah Ta'ala lah yang mengetahui siapakah yang benar-benar ikhlas di sisi Allah. Pengakuan tidak cukup. Kadang pengakuan ikhlas, semua orang boleh mengaku dia ikhlas, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala mengetahui orang ikhlas. Jadi orang ikhlas ini nafsu tidak boleh takluk dia. Iblis, syaitan pun tidak boleh menguasai dia. Ini orang ikhlas. Sehingga kan Allah Ta'ala beritahu, hamba aku iblis, syaitan boleh goda, kecuali hamba aku yang ikhlas. Jadi orang ikhlas ini dia melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah. Tidak ada berkaitan dengan duniawi, tidak ada. Tidak ada berkaitan dengan nafsu, tidak ada. Tetapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menyedari bahawa itu dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan dia melakukan ibadat, melaksanakan tugas rububiyah, ibadat kepada Allah Ta'ala kerana cinta dan rindu untuk melihat Allah. Maknanya untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hasil hatinya rindu pada Allah, cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, yang dia nak Allah. Macam orang dia tak kasih pada seorang, kalau dia kasih pada seorang, dia tak kira orang tu kaya, orang tu miskin, dia tak kira. Dia tak kira apa yang ada pada orang tadi. Orang itu ada apa? Maknanya ada kenderaan, dia tak heran. Bukan dia nak kenderaan, dia nak tu. Kalau orang ini ada kenderaan, dia betul-betul cinta, betul kasih, ada kenderaan. Tiba-tiba kenderaannya hilang, tak ada kenderaan, dia tu tak nak orang tadi. Kerana itu bukan matlamat dia. Matlamat dia nak pada Tuhan empunya tadi. Maka itu gambaran orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang betul-betul tulus dengan Allah. Dia tak ada, dia nak Allah. Ceritalah syurga, ceritalah neraka, ceritalah apa, tidak kerana Allah. Rindu dia kepada Allah, maknanya, dan cinta kepada Allah Ta'ala. Ini bukan sebarangan orang yang dapat. Orang yang dapat ini orang pilihan Allah. Para awliya-awliya Allah, mereka benar-benar cinta kepada Allah. Cinta mereka sehingga di mana saja mereka berada, dia akan ingat kepada Allah Ta'ala. Dan dia buat sesuatu kerana Allah. Dia tak mari kerana nafsu dia, sedikit pun tidak. Lalu berlaku pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ketika dia berperang, tiba-tiba bertemu dengan musuh, maka dia berlawan musuh. Musuh nak bunuh dia, dia pun nak bunuh musuh. Lawan orang kafir. Sampai satu peringkat, orang kafir itu kalah. Maka bila orang kafir itu dah kalah dah, tak ada apa-apa dah, maknanya di tangan dia pedang dah terjatuh dah, tak ada benda nak selamat, dan bagi dia hilang dah, nyawa dia akan hilang, tak ada apa. Jadi tak ada apa nak balas dah. Akhir sekali dia ludah atas muka Sayyidina Ali. Dia ludah. Bila dia ludah, Sayyidina Ali tak jadi nak bunuh dia. Maka orang tu bertanya, kenapa kau tidak membunuh aku? Sedangkan tadi bercita-cita sungguh nak membunuh. Maknanya dia tengok Sayyidina Ali bersungguh-sungguh, tapi kenapa tidak bunuh sedangkan ada peluang nak membunuh dia? Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata, tadi dia berpegang nak bunuh memang semata-mata kerana Allah. Tetapi aku bimbang, takut aku bunuh kamu ni bukan kerana Allah, kerana marah aku padamu menuduh muka atasku. Gitu gambaran. Maka dia tidak mau bunuh. Sebab apa? Dia tidak mahu melakukan sesuatu atas dasar nafsunya, tetapi atas kerana Allah Ta'ala. Itu ikhlas namanya. Maknanya dia melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnul Farid, laisa su'li minal jinani na'iman wa anni ahabbuha la araka. Bukanlah permohonanku mendapatkan syurga kerana nikmatnya, tidak. Ini ungkapan orang yang rindu pada Allah. Ungkapan rindu kepada Allah, terungkap dia apa yang ada dalam hatinya. Lalu dia kata,
laisa su'li minal jinani na'iman, aku bukan minta, permohonan aku bukan untuk mendapatkan syurga kerana nikmat yang ada dalam syurga. Wa anni ahabbuha la araka, selain aku cinta kepadanya demi melihatmu. Maknanya kerana tak ada yang lain, kerana aku cinta kepada kamu untuk aku dapat melihat kamu, dapat melihat Allah, dapat berjumpa dengan Allah. Maka laisa su'li minal jinan na'iman, bukan aku minta syurga kerana na'iman, bukan. Wa anni ahabbuha, akan tetapi aku kasih kepadanya la araka, kerana aku nak berjumpa dengannya. Maka itu nak beritahu bahawa gambaran orang cinta kepada Allah sehingga tidak ada yang lain, hanya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ini dia melakukan kerana Allah, dengan arti kata bahawa bukan kerana makhluk. Bila bukan kerana makhluk, maka dia sudah tidak mencari pandangan makhluk. Biar pandangan makhluk buat macam mana, sehingga kan katanya Imam Syafi'i rasanya saya lupa lah Imam mana dia kata, kalau kamu inginkan sesuatu yang menyebabkan semua manusia akan suka kepada kamu, kamu tidak akan jumpa semua manusia suka pada kamu. Buatlah apa saja pun, kita buat baik macam mana pun, tidak ada semua manusia suka pada kita. Walaupun kita buat perkataan baik, kita tolong orang ke macam mana, ada orang tak suka. Maka kalau kamu nak mencari pandangan makhluk, kamu tidak akan dapat berjaya menyempurnakan pandangan makhluk. Maka buang pandangan makhluk, cari pandangan Allah. Pandangan Allah. Bila dapat pandangan Allah, buat kerana Allah, maka jangan hirau lagi pandangan makhluk. Makhluk nak kata apa, biar asal kita dengan Allah Ta'ala itu benar-benar ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama dahulu membahaskan agar seseorang itu melakukan amal ibadat betul-betul ikhlas. Ikhlas zahir, ikhlas batin. Dia buat ibadat menepati, amal itu benar, dia buat betul. Ibadat tadi mesti benar, mengikuti syariat. Kemudian dalam waktu yang sama mestilah dia melakukan amal ibadat dalam keadaan hatinya hidup kepada Allah. Maka itu tanda orang itu ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan dia buat bukan kerana makhluk. Tidak terkesan dengan apa yang ada pada makhluk. Maka orang lain pula berkata, kulluhum ya'buduna min khawfin nar wa yarawna najata khattan jazila au bi an yaskunu al-jinana fa yadhu fi riyadin wa yashrabu salsabila laysa li fil jinani wan nari ra'a ana la abtari bihubbi badila. Mereka semua menyembah Allah kerana takutkan neraka. Inilah kita. Maknanya biasanya begitulah, takut neraka, ingin syurga. Tapi kalau kita tengok kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali contohnya, kadang-kadang dia suruh mendatangkan kepada orang awam agar ingatan kepada syurga dan neraka. Bahkan Nabi SAW sendiri selalu ingatkan para sahabat dengan syurga, dengan neraka. Nabi ada cerita pada para sahabat Nabi tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Ini satu jalan untuk menggalakkan para sahabat beribadat. Dan dalam waktu yang sama juga Nabi ada menceritakan, mengingatkan para sahabat bagaimana azab Allah Ta'ala, bagaimana balasan-balasan orang yang melakukan kemungkaran atau mendosa kepada Allah. Kenapa Nabi datangkan perkara ini, membawa berita gembira, membawa menakutkan? Berita gembira menyemangatkan ibadat, berita menakutkan menyebabkan tinggal maksiat. Jadi bila Nabi bawa tu, maka akan berlaku seolah-olah para sahabat ini, dia kalau Nabi cerita bab syurga, dia semangat, maka dia beribadat kan dalam syurga. Dan kalau diceritakan tentang neraka, mereka takut sehingga nak ambil. Hak orang pun tak berani kerana takut pada neraka, takut pada azab Allah. Maka di situ para sahabat mula dia beribadat. Kalau diceritakan syurga, bersemangat beribadat. Diceritakan neraka, dia takut pada neraka, tinggalkan maksiat. Ini peringkat tabiat. Peringkat tabiat. Nabi ini orang yang paling pandai mentabiat.
maknanya. Maka Nabi mengajar para sahabat. Tetapi bila sampai kepada satu peringkat, orang sahabat-sahabat Nabi, umpama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, yang mana mereka itu memang betul-betul iman mereka kental maknanya, dan dikatakan bahawa mereka itu orang yang benar-benar disebut hatinya dengan Allah Ta'ala, maka mereka itu sudah tidak lagi bicara tentang syurga dan neraka. Mereka hanya bicara tentang mahabbah, cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau kerana Allah, mereka sanggup buat apa-apa. Ini sahabat Nabi. Lalu dikatakan bahawa disebut ada ahli sufi mengatakan bahawa kulluhum ya'buduna min khaufina, mereka itu menyembah, mereka itu melakukan amal ibadat kerana takut neraka. Mereka menyangkakan kejayaan itu keberuntungan yang besar. Mereka mengatakan bahawa kejayaan itu merupakan keuntungan yang besar ataupun menghuni syurganya untuk menikmati keindahannya. Jadi mereka menyangkakan bahawa keuntungan yang besar mereka adalah selamat daripada azab api neraka dan dapat menghuni syurga, lalu untuk menikmati keindahan. Dan dalam taman-taman fi riyadin yashrabuna salsabila, dan dalam taman-taman indah permai airnya, tawar rasanya, mereka dapat minum air salsabila, mana yang dapat minum air-air di dalam syurga. Laisa li fil jinan, lalu disebut syahidnya di sini, lalu disebut laisa li fil jinan, itu bukan tujuan aku nak masuk dalam syurga. Ini ungkapan orang yang kasih, cinta kepada Allah. Maka dikatakan bukan tujuanku terhadap syurga. Wana dan bukan tujuan aku takut neraka. Ra'a ana la abtari bi hubbi badilan, aku tidak sanggup cintaku dibuat dengan tukar ganti. Tak sanggup. Aku nak Allah, bukan nak apa yang ada pada Allah. Yang ada pada Allah Ta'ala itu syurga neraka. Lepas tu Ibn Arabi ada sebut, saya nakal daripada kata Syekh Yusuf Al-Hasani. Dia membaca kitab Ibn Arabi, dia kata kalau dipikir betul-betul, orang itu belum lagi cinta yang sebenar. Kerana orang itu selalu bercinta bukan dengan Tuhan, bercinta dengan apa yang ada pada Tuhan itu. Bagaimana kalau seorang itu cinta dengan seorang perempuan, tapi bukan perempuan dia nak, tapi nak harta kekayaan perempuan tadi, sebagai contoh. Ataupun nak kedudukan, perempuan itu ada kemuliaan, lalu kahwin dengan perempuan lain, bukan nak perempuan itu, tapi nak kemuliaan. Bagaimana pula kalau orang itu kita tahu sebagai contoh, orang kasih kepada kita, tapi bukan kasih kepada kita kerana kita bukan, tapi dia kasih kerana kita sebab kita boleh jadi, kita contohnya ada harta. Contohnya orang kasih kepada kita kerana kita ada kedudukan, ataupun kita ni dapat tolong dia saja. Selama ni dia tengok kita tak boleh tolong dia, dia tak kasih kita. Tiba kita tengok kita boleh tolong, dia boleh kasih kita. Bagaimana perasaan kita kalau kita tahu orang ini berkawan dengan aku ni kerana dia ingin harta aku, orang ini berkawan dengan aku, kasih kepada aku kerana nak ada yang sesuatu pada aku. Nascaya kalau kita tahu begitu, boleh jadi kita akan menolaknya. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab itu orang-orang sufi yang betul-betul hatinya benar-benar ikhlas, dia kata aku bukan nak syurga. Syurga itu adalah satu yang ada pada Tuhan dia. Dan aku bukan nak neraka kerana neraka pun begitu, tapi aku nak Allah Ta'ala. Ini mengikut maqam. Kita tak boleh bercakap dengan lidah, boleh. Bercakap dengan lidah, saya tidak mahu syurga, saya tidak mahu neraka. Maknanya saya bukan kerana neraka, bukan. Maknanya itu maqam orang yang telah sampai mahabbah kepada Allah. Maka orang yang telah sampai mahabbah kepada Allah, ikhlasnya begitu tinggi. Memang tulus bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan apa yang terhasil ialah tidak mungkin bebas daripada nafsu dan berlepas diri daripada detikan riak selama-lama tanpa dipandu oleh Syekh Aini. Ini kesimpulan kata pengarang kita ni, Syekh Abdul Qadir Isa. Dia kata apa yang kita terhasil sebenarnya kita dapat buat amal ibadat tak lepas daripada nafsu. Mesti ada. Baik orang tu buat amal ibadat ataupun dia ini melakukan sesuatu kebajikan, kadang-kadang ada nafsu dalamnya, maka belum lagi ikhlas lagi.
Maka ikhlas ini satu penyakit. Nak tanya saya, penyakit ikhlas ni penyakit batin, penyakit dalam hati, bukan penyakit zahir. Penyakit zahir dalam ibadat, orang itu contohnya kalau bacaannya tak betul, maka boleh dibetulkan. Kalau rukuknya, rukun sembahyang tak betul, maka boleh dibetulkan. Dengan zahir melihat dapat kita boleh betulkan. Boleh kita betulkan dengan zahir tadi. Tapi ada penyakit yang dia sakit. Penyakit itu tak nampak zahir, benda batin. Batin, penyakit batin. Siapa? Kita boleh ke berubat penyakit batin kita sendiri? Tak boleh. Kita sakit, sakit akan kita pergi hospital. Orang doktor sendiri yang pakar, dia sakit pakar. Boleh jadi dia pakar bagi abuse, tapi jantung dia sakit. Maknanya dia sendiri pun sakit jantung. Maknanya, jadi nak beritahu penyakit ini mesti, kalau kita penyakit zahir, kita akan pergi jumpa doktor. Akan jumpa doktor obat, maka doktor akan bagi makan obat. Obatnya 3 kali sehari, pagi, petang, malam. Tapi bila kita punya penyakit batin, penyakit rohani, dia kena cari orang yang mengubatnya 3 kali sehari. Kenapa 3 kali sehari? Maknanya istighfar, salawat, la ilaha illallah. Contohnya begitu. Tapi kadang-kadang penyakit ada yang termasuk, kadang-kadang kena masuk ubat. Kadang-kadang dikawal rapi oleh doktor tadi. Tidak mau bercampur dengan unsur-unsur luar. Maka demikian katanya, kadang-kadang kita buat amal ibadat tidak terlepas daripada riya. Dan dikatakan tidak terlepas, tidak mungkin bebas daripada nafsu dan tidak dapat berlepas diri daripada riya, yakni melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah, kerana makhluk, tanpa dipandu oleh syekh. Ini kesimpulannya, tanpa dipandu oleh guru yang benar-benar murabbi lagi mursyid, yang dia boleh memantau hati-hati kita ataupun membimbing hati-hati kita agar tidak lalai kepada Allah. Sebab itu kita sebenarnya, kalau kita alim-alim macam mana pun, kena ada syekh, kena ada murabbi, kalau boleh kena ada guru mursyid yang dapat memimpin hati kita. Sebab kita tak tahu ikhlas kita. Dan kadang kita sangka bahawa kita ikhlas, belum lagi ikhlas. Madu semalam kita baca kitab Tajul Arus Gunung Al-Fa'illah bagi contoh. Dia kata kadang-kadang kita buat amal ibadat, ibadat tu jadi seronok kita buat sebab bercampur dengan nafsu. Bercampur dengan nafsu jadi seronok. Tapi kalau kita buat dalam keadaan tak ada dengan nafsu, ia jadi berat. Ia jadi berat maknanya. Sebab apa? Sebab nafsu tidak ada. Jadi mujahadah tu maknanya dalam keadaan kita ni kadang-kadang jadi berat kalau tidak kerana tidak bersabitkan nafsu. Sebab hati kita ni ingin kepada nafsu. Lalu dia bagi contoh, dia ada duit, dia nak buat umrah, dia sudah kerja haji, dia nak buat umrah. Bila nak buat umrah, orang pun kata, duit yang kamu ada buat umrah ini, apa kata kamu beri kepada orang fakir lah, ataupun beri pada orang yang tak pergi Mekah lagi. Beri Mekah lagi. Kalau dia fikir dia nak bagi duit dia yang banyak-banyak untuk orang pergi umrah, dia rasa berat. Berat dia. Tapi baik aku pergi sendiri Mekah, aku dapat pahala banyak sikit dari itu. Padahal masa dia pergi tu, dia ada nafsu. Apa nafsunya? Nafsunya boleh dia pergi jalan-jalan. Dia boleh pergi jalan-jalan. Lepas tu bila dia balik, orang tengok, mari ke mana? Pergi Mekah. Pergi Mekah. Orang apa akan tengok? Benda-benda yang macam itu sebenarnya nafsu yang ada dalam hatinya. Lalulah kadang-kadang seseorang itu melakukan amal ibadat dalam keadaan dia tidak sedar, di dalam ibadatnya terselit nafsu di dalamnya. Maka kata pengarang kitab kita ini, tak mungkin kamu bebas daripada riya, tak mungkin kamu bebas daripada nafsu, kecuali kamu mesti dipandu oleh seorang syekh yang membimbing kita. Maknanya yang mengajar kita bagaimana kita nak membersihkan hati kita kepada Allah. Maka setinggi-tinggi niat sufi ialah mereka ingin meningkat dengan keikhlasan diri kepada darjat yang paling tinggi. Sudah ikhlas, nak tingkat lagi ikhlas, nak tingkat lagi ikhlas. Ini orang yang mencapai sufi.
Sebenarnya orang sufi ini adalah orang yang benar-benar hatinya ingat kepada Allah. Sufi. Dan hatinya bersih, betul-betul bersih. Maka sufi bukan duduk pada pakaian. Orang boleh pakai pakaian sufi, tetapi sufi duduk pada hati. Duduk pada hati yang betul-betul hatinya bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sufi. Maknanya orang yang sudah tidak dapat masuk dunia dalam hatinya, walaupun dia bersamanya ada dunia, ada rumah, ada kenderaan, atau dia ada, bukan tidak ada, tapi hatinya tidak terkesan dengan apa yang ada kelilingnya. Itu sudah sufi namanya. Ada pun pekat kita ni boleh jadilah. Maknanya orang pekat awal-awal kadar ilmu saja, ada ilmu saja. Orang salih, orang yang baru nak beramal, dia nak beramal, nak berjalan kepada Allah. Tapi kalau dia berjalan, jalan, dia naik lagi, akan jadi mutasawwif. Orang yang sudah mencapai sufi, tapi belum lagi sempurna lagi. Kemudian dia benar-benar lagi mencapai orang yang sufi, orang yang betul-betul bersih hatinya kepada Allah. Kemudian untuk mencapai dia sampai kepada martabat ikhlas. Dan bila sahaja mereka itu ikhlas, mereka akan meningkatkan lagi keikhlasannya kepada Allah Ta'ala. Yang paling tinggi dia kata, meningkat dengan keikhlasan diri ke tingkat yang, ke darjat yang paling tinggi, serta menyembah Allah untuk mencari keradaannya tanpa bertujuan mendapat pahala terhadap tujuan pahala. Dia akan buat sesuatu tadi, tujuan dia untuk mendapat rada Allah. Asal Allah Ta'ala rada pada dia sudah. Ada pun Allah Ta'ala nak beri, itu hak Allah. Ada pun dia nak melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu berkatalah orang-orang sufi mengatakan, fama maqsuduhum jannati adnin walal huru al-hisanu walal khiyam siwa nazari al-jalili wa zamunahu wa hadha maqsadul qaumi al-kiram. Bukanlah maksud mereka syurga adnin, orang-orang sufi. Bukanlah maksud mereka, tujuan mereka ibadat itu syurga, bukan. Mereka melakukan ibadat bukan syurga. Walal huru, dan bukan juga bidadari yang indah jelita. Bukan juga kerana bidadari yang indah jelita, dan bukan pula tempat kediaman, bukan juga tempat yang kediaman mereka. Selain melihat Tuhan yang agung, itulah cita-cita mereka. Selain daripada melihat Allah, melihat Allah itulah cita-cita mereka. Dan inilah tujuan kaum sufi yang mulia. Inilah tujuan, maksud orang-orang sufi, nak cari rada Allah, sehinggalah dapat melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Melihat Allah ni berjumpa dengan Allah, hanya kena faham dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahawa orang yang masuk dalam syurga nanti dia akan dapat melihat Allah. Dia akan dapat melihat zat Allah. Bagaimana melihat zat Allah tidak diketahui, kerana Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak seumpama sesuatu. Tapi bagaimana dia melihat Allah? Allahu a'lam. Biasa kita melihat benda yang ada berjirim berjisik. Ada berjirim berjisik, udara, angin tidak berjirim, tidak berjisik, kita tak dapat lihat. Tapi Allah Ta'ala macam mana? Tidak berjirim, tidak berjisik, tapi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tujuan orang-orang sufi, mereka itu melakukan amal ibadat memang semata-mata kerana Allah. Bahkan kadang-kadang dalam munajat mereka itu, mereka hanya meminta cinta kepada Allah Ta'ala saja, tidak meminta lain pada itu. Ada pun mereka minta juga, maknanya sebagai jalan ubudiyah pada Allah. Maka kena faham, kita buat amal ibadat sebenarnya adalah jalan ubudiyah, bukan jalan untuk mendapat sesuatu. Sedangkan memang bila kita melakukan amal ibadat, memang Allah Ta'ala akan beri, itu pemberian daripada Allah. Contohnya orang yang sembahyang berjemaah, dia jaga sembahyang jemaah,
Allah Ta'ala beri murah rezeki, Allah Ta'ala beri dia sihat, Allah Ta'ala beri dia punya banyak melimpah ruah nikmat dengan sebab dia melakukan amal ibadat. Tapi itu hak pemberian Allah. Tapi sebenarnya seseorang itu bila melakukan amal ibadat kepada Allah, dia adalah kerana dia sebagai hamba kepada Allah, sebagai jalan ubudiyah. Maka dia berdoa. Contohnya dia berdoa. Dalam doa dia kata apa? Dalam doa dia minta agar Allah Ta'ala beri sekian-sekian pada dia, Allah Ta'ala murahkan rezeki pada dia, Allah Ta'ala umur panjang, beri panjang umur pada dia. Maka meminta, sebagai hamba minta. Tetapi minta itu sebenarnya jalan ubudiyah kepada Allah, sebagai hamba kepada Allah, bukan jalan mengarah Allah supaya memberi sesuatu kepada dia. Sebab kalau tidak, selama ini orang mempersoalkan, sudah lama berdoa, Allah Ta'ala tak bagi-bagi. Bermakna dia berdoa untuk dapat itu. Sebenarnya jalan kita sembahyang hajat, jalan kita berdoa sebagai contoh, jalan kita berusaha, itu jalan ubudiyah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala akan memberi mengikut kehendak Allah. Maka demikian perjalanan orang-orang yang melalui jalan kepada Allah, dia bukan ada matlamat. Matlamat Allah, bukan ada matlamat yang selain daripada Allah Ta'ala. Maka sebagaimana yang diperkatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, kita kadang-kadang takut. Dulu saya kata, Nabi ada berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Saya beritahu dalam satu kuliah muslimat, rasanya pagi Khamis, Nabi ada doa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Berdoa. Saya beritahu siapa yang nak doa ni boleh jumpa saya. Tak ada orang boleh jumpa. Maknanya kamu minta-minta jadi miskin pula. Allahumma ahyina miskinan, hidupkanlah saya miskin, matikanlah saya miskin. Ini doa Nabi. Lalu saya pun kata, siapa nak doa ni boleh jumpa saya, nanti saya bagi doa ni. Orang tak mari. Tapi kalau Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, kayakan aku, berilah kaya. Siapa nak doa ni, mari sini. Pakat tulis belaka. Tulis belaka kalau boleh. Maknanya tulis satu proses ramai-ramai kita bagi. Maknanya dengan semangatnya. Tapi kalau doa tu tak ada. Kalau tulis pun, tulis bagi ya. Orang tanya tu doa untuk apa ni? Untuk jadi miskin. Tambah lah. Nak beritahu kita hari ni. Lalu dikatakan bahawa begitu kadang-kadang orang-orang ahli sufi ni berdoa kepada Allah. Kalau berdoa pun kita pun takut doa macam tu. Tengok apa katanya Rabi'atul Adawiyah. Lalu dikatakan, aku tidak menyembahmu kerana takut kepada neraka-Mu. Seolah-olah dia kata, kalau aku menyembah bukan kerana aku takut neraka. Kalau nak masuk neraka, masuklah neraka. Seolah-olahnya begitu. Aku melakukan amal ibadat, aku menyembah menyembahmu kerana takut. Aku tidak menyembahmu kerana takut kepada neraka-Mu, dan tidak pula kerana inginkan syurga-Mu. Ini yang orang jadi isu. Maknanya lastul firdausi ahla. Ada kan yang munajat, aku ini tak layak masuk syurga. Tak apa-apa, tamu masuk syurga je saja. Tidak mahu masuk syurga. Dia kata, lepas tu dia kata, orang beribadat nak ke syurga, tak mahu syurga. Dia pun kadang-kadang setengahnya menghukum. Ini dah jadi sesat, ini munajat apa macam ini, mempertikaikan. Ini orang-orang yang sufi, dia lebih faham daripada kita. Dia ini duduk bersama dengan Allah. Kita masih lagi duduk dengan nafsu. Orang yang duduk bersama Allah, dia bercakap bahasa yang dia bahasa dengan Allah. Maksud dia, kita bercakap dengan nafsu, sebab kita cakap dengan bahasa nafsu, sebab kita duduk dengan nafsu. Maka dikatakan bahawa aku beribadat kepadamu bukan kerana takut neraka-Mu. Maknanya, dan aku buat amal ibadat bukan kerana nak syurga-Mu. Kalau orang tidak faham, dia kata, Allah, bekes sangat sampai neraka, kita takut. Sombong sangat sampai tamu syurga. Ini Rabi'atul Adawiyah, Aulia Allah, Wali Allah. Lalu dikatakan, akan tetapi aku beribadat kerana-Mu, kerana zat-Mu, kerana-Mu, bukan kerana apa yang ada pada-Mu. Contoh orang ikhlas kan sudah dicerita. Ada orang amal ibadat, datang malaikat beritahu, mu ahli neraka, tak kira dia ibadat. Malaikat datang pula, mu ahli syurga, ingat gembira. Tak apa, aku beribadat bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Sampai satu peringkat orang yang ikhlas sudah tak fikir lagi syurga neraka. Kerana syurga neraka itu bukan Tuhan punya, itu barang yang dimiliki oleh Tuhan punya.
Lalu dikatakan bahawa sekiranya di sana tiada ganjaran pahala dan balasan dosa, tiada syurga dan tiada neraka, nescaya mereka juga akan melengah-lengahkan ibadat dan tidak akan berpaling daripada ketaatan. Bukan melengah-lengah ni maknanya tu dia tetap dengan ibadat. Seolah-olah katanya kalau tidak ada ganjaran pahala, tidak ada syurga, tidak ada neraka, dia tetap juga tak berpaling daripada ibadat kepada Allah. Menunjukkan bahawa apa? Dia melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana mereka menyembah Allah, lillah, mereka sembah Allah. Dia sembah Allah bermakna kerana Allah. Bila sebut kerana Allah, sudah tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ini kalau ada Allah dalam hati itu ada Allah, tapi kadang-kadang terselit juga benda yang selain daripada Allah Ta'ala itu boleh jadi sudah mencapai ikhlas, tapi ikhlas peringkat dunia saja ataupun peringkat orang awam saja. Lalu dikatakan bahawa seluruh amalan mereka adalah bersumber daripada hati yang diimarahkan dengan rasa cinta kepada Allah dan mencari keredaan Allah agar sentiasa dekat dengan Allah. Setelah mereka merasai nikmatnya serta mengecapi kebaikan dan ihsan daripadanya. Jadi mereka, kenapa mereka kata macam tu? Seperti Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan demikian, tidak mahu syurga, tidak mahu neraka, bukan takut neraka, bukan nak syurga. Itu adalah kata-kata yang keluar daripada hati ke hati. Okey, baik, contohnya kalau seorang itu dia nak pada seorang yang lain, seorang lelaki nak pada orang, kapalah apa saja, beritahu orang ni macam ni, orang ni macam ni, dia tahu. Maknanya awak jangan ambillah perempuan itu, saya bagi awak duit banyak ni, saya tak mau duit. Tak nak buat apa-apa, saya nak tu saja. Maknanya walaupun duduk antara dua darjat, seorang orang kaya, seorang penarik beca, contoh. Tapi dah dia nak, tak nak sebab bukan kerana orang tu miskin, kerana tak kira darjat dia tinggi pun dia tak pandang, kerana dia nak orang itu, dia nak empunya. Maka demikian orang yang melakukan amal ibadat lillah, kerana Allah. Maka seluruh amalan mereka bersumber pada hati. Hati mereka sebab cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Setelah mereka merasa nikmat Allah serta mengecapi kebaikan dan ihsan daripada Allah, dia mereka kasih cinta itu sebab dia melihat baiknya Allah, cintanya Allah kepada Allah, kasihnya Allah kepadanya. Lalu dia melakukan amal ibadat semata-mata kerana Allah. Baik, kalau orang buat baik pada kita, maka kita tu nak tolong lah. Maka kita tolong dia tu bukan kerana dia tu ada sesuatu. Kerana tengok dia ni baik, bila dia baik timbul kasih, bila timbul kasih kita buat kerana dia. Kerana dia, bukan kerana apa yang ada pada dia. Ini bukan bermakna mereka tidak gembira masuk syurga. Bukan kata, kalau gitu Adawiyah tidak mahu masuk syurga, nanti Allah Ta'ala beri masuk syurga. Tidak mahu. Bukan begitu. Maknanya maka dia kata bukan tidak gembira masuk syurga, dan bukan tidak mahu diinginkan, ataupun tidak ingin dijauhkan daripada neraka. Sebagaimana setengah orang yang tidak faham, dia kata setengah orang yang bodoh di kalangan mereka yang memusuhi tasawuf. Biasanya begitu, kadang-kadang orang yang memusuhi tasawuf begitu. Selawat ini tak boleh, selawat pun tidak boleh. Lepas tu munajat yang dibaca oleh wali-wali ini tidak betul. Ada yang mengatakan bahawa contohnya kata lastu ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai Tuhanku, aku ini tidak layak menjadi ahli syurga-Mu. Jadi dikata pula ini orang tidak mahu masuk syurga. Bukan dia tidak mahu masuk syurga, tidak mahu masuk syurga. Nak beritahu dia buat amal ibadat bukan syurga maslamat, yang maslamatnya Allah. Lepas dikatakan bahawa mereka benci dan takut kepada neraka, kerana ia merupakan lambang kemurkaan, kemarahan serta balahan azab daripada Allah Azza wa Jalla, Jallaluh wa Ta'ala azamatuh. Mereka inginkan syurga dan mencarinya kerana ia adalah tanda kecintaan, keberadaan serta dekatnya ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mereka pun ingin syurga, inginkan
takutkan neraka. Tetapi di mereka dalam mereka melakukan amal ibadat itu bukan matlamatnya. Matlamatnya cinta kepada seseorang. Bila cinta pada seseorang, apa seseorang itu dia beri dia terima. Tapi bukanlah dia cinta pada orang tu, dia nak apa yang orang tu nak beri dia, tak. Dia cinta pada orang tu, dia nak orang tu. Tetapi kalau orang tu beri apa-apa pada dia terima. Dia nak pada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala pergi syurga, dia inginkan syurga. Jangan kata ahli-ahli sufi itu tidak mahu syurga. Tidak. Satu lagi menunjukkan bahawa mereka itu tawaduk. Hati mereka ini katanya imam-imam yang munajat pada Allah Ta'ala, mereka seolah-olah tidak mahu syurga, itu tanda mereka itu tawaduk. Tawaduk apa? Mereka merasakan mereka tidak layak masuk syurga. Kita ni yang rasa layak masuk syurga ni, tak macam mana dah begitu. Layak masuk syurga, lepas tu cakap nak syurga saja. Sampai tengah tu saja, nak masuk syurga sambung. Macam syurga hak dia saja. Sebenarnya tidak. Lalu dikatakan bahawa mereka juga mencari sebagaimana kata-kata isteri Fir'aun Asyah. Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Wahai Tuanku, binakanlah untukku di sisimu akan mahligai di dalam syurga. Maka di sini Asyah telah meminta pendampingan dan qurbi, iaitu pendekatan sebelum meminta syurga. Jadi dia minta dekat kepada Allah Ta'ala sebelum dia meminta syurga. Dia itu meminta teman sebelum meminta tempat kediaman. Jadi dia meminta sesuatu, tetapi sebelum dia meminta sesuatu, dia meminta agar dia berada di sisi Allah. Binakan untukku di sisimu, untuk bersama dengan Allah. Tahu dia minta mahligai. Yang paling penting Allah, bukan mahligai itu. Allah itu dia inginkan. Maka itu gambaran orang yang kasih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.